Dengan ini saya mempersilakan Datuk Zahri untuk memberi ucapan. Aloha ke aku. Sawadika. Saya sampai anak saya mabuhay. Salam aku. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I'm very sorry I cannot stand up like our two gentlemen. Because my health condition, I must sit down. But maybe His Excellency Governor can stand at the rostrum. And then allow me to speak in bahasa dua bangsa. So maybe I mix and I got the translator from Mr. George for the China, for the Mandarin, and from Korea, and from Thailand is no problem because Arun Mayako, my partner, can translate to Mr. Mac. Okay, walau macam mana pun saya amat gembira dan hari ini merupakan hari sejarah dan tidak akan berlaku selepas ini dan sebelum ini pun tidak pernah berlaku. Hari ini merupakan 10 Muharram. Bagi orang-orang Islam hari ini adalah hari of blessing. Whatever you request from the Allah SWT. Apa yang saya terfikir, apa yang berlaku terhadap kami TZA or Reserve Bank dengan Central Bank of Hawaii ini ada dua sejarah penting. Pertama pada tahun lepas, iaitu 16 September 2023 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal tahun 1445 tahun Muslim, kita menerima 4 lesen bank daripada Central Bank of Hawaii. Hari ini pula hari kebesaran bagi umat Islam adalah 10 Muharram. Jadi dengan dua tarikh yang begitu keramat ini, saya tidak tahu apa yang seterusnya akan berlaku. Jadi hari ini saya berterima kasih kepada Tuan Yang Terutama. Kalau in bahasa His Excellency we call Tuan Yang Terutama, Governor Ziri di sebelah saya, Profesor Dr. Wong Kok Wan. Beliau juga adalah Ambassador at large for the nation of Hawaii. Jadi selepas mendapat lesen bank, iaitu bank TZA Commercial Bank Corporation, TZA Investment Bank, TZA Quantum Digital Bank, dan TZA International Offshore Bank. Jadi saya pun secara tidak langsung diberitahu oleh Gubernur bahawa Menteri Luar telah mengirimkan pasport untuk saya, diplomatic pasport, pada bulan Februari baru-baru ini. Dan saya dalam perbincangan dengan Gubernur, apa yang Gubernur dengan saya ni berbincang, Gubernur ni bijak. Dia dapat menerjemahkan keupayaan, kebolehan dan pengetahuan saya dalam bidang, kerana Gubernur tahu bahawa selain daripada sekarang dengan aset-aset saya yang akan ditebus oleh American Treasury, G20, IMF and sovereign buyer, so Gubernur memberi satu cadangan. Kenapa Datuk, you put your asset in Central Bank, and Central Bank akan jadikan reserve, di mana reserve ini maknanya Central Bank National Hawaii akan mempunyai reserve yang besar dan Central Bank akan mengeluarkan bond. Jadi bond-bond yang saya bincang dengan Gubernur, bond-bond yang akan dikeluar ini kita jangan tempoh lama, kita buat 10 tahun saja. Tidak perlu 20 ke 25 tahun.
di mana bom ini sukalah saya cadangkan hari ini kepada Gubernur, dinamai sebagai Sadapa Abon. Sadapa Abon ikut dianya adalah 10.5.10. Bermakna 10% diskaun, 5% bonus tiap tahun untuk tempoh 10 tahun. Jadi sekiranya bond yang akan dikeluar contohnya kepada Central Bank of Cambodia 5 bilion contoh, ataupun mana-mana commercial bank di Cambodia 5 bilion akan di diskaun 10%. Dan setiap tahun akan ditambah nilai bonus 5% setahun selama 10 tahun, demi 50%. Bermakna dengan 5 bilion subscriber daripada bank negara Cambodia, akhir tahun ke-10 dia akan mempunyai 7.5 bilion income yang akan dibayar oleh pihak Central Bank Nation of Hawaii, yang kemungkinan ketika itu bekerjasama dengan TZA Perbankan Group. Jadi itulah sejarahnya saya dengan Gubernur. Saya mengucap tahniah dan berterima kasih kerana Gubernur ni bagi saya seorang yang bijaksana, seorang yang pandai, seorang yang intelijen, kerana dia pandai menterjemah seorang Malaysia yang ada di sini. Pasal Gubernur ni, untuk maklumat, dia adalah juga orang Malaysia. Jadi orang Malaysia melihat saya tu macam mana dia pandai menterjemahkan keadaan ini, di mana kita akan monetize dan untuk kepentingan manusia. Apa yang saya nak cakap juga hari ini, kita nak share, dia kedudukan putaran ekonomi dunia ini sebelum tahun 1927. Ketika itu perdagangan di muka bumi ini dia melalui barter trade. Selepas 1927, apabila tahun 1928 Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta memanggil semua sultan-sultan, raja-raja, queen-queen, royal family, royal king and royal queen, meeting di Bali, iaitu di Tapak Sirih, untuk mewujudkan satu pertubuhan. Pertubuhan ini dipanggil Komiti 300. Daripada sinilah Komiti 100 membentukkan pertukaran daripada barter trade kepada physical money. So physical money lah bergerak 1927 sehingga 1940 dunia menjadi aman. Tetapi pihak-pihak kumpulan elit global cuba menghancurkan Komiti 300 melalui Rothschild, di mana telah mencipta Perang Dunia Pertama, Kedua dan seterusnya, sehinggalah keadaan menjadi masalah. Kenapa perkara ini menjadi masalah kewangan dunia? Kerana banyak bank-bank yang dimiliki oleh dia panggil account global currency account ni, dia pasal dia more on interest. Kalau bahasa Melayu ni dia panggil riba, kalau bahasa Islam. Jadi dengan interest yang berkumpul lama kelamaan, sehinggalah 1980 bank-bank yang mengamalkan riba ini menjadi kolap. Kerana Tuhan tidak suka bahawa riba ini berjalan di kalangan umat manusia. Maka kita mengambil alih daripada tahun 1980 sehingga sekarang 44 tahun. Maka dunia terpaksa mencipta berbagai-bagai keadaan demi untuk membuat ekonomi. Khususnya macam COVID-19, mungkin lepas ni ada COVID, IHR dan sebagainya, dan memasakkan melaka-lakakan negara. Macam sekarang berlaku seperti Rusia dengan Ukraine, Israel dengan Gaza, dan kemungkinan Taiwan dengan China, kemungkinan pula Filipina dengan China, Malaysia pula dengan other country. So mereka create kerana untuk menampung
masalah interest yang semakin hari semakin membesar. Apa yang saya DZA, Reserve Bank bersama dengan Central Bank National Hawan, kami fokus kepada dua, iaitu pertama kami panggil Banking Deficit Balance. Banking Deficit Balance adalah program protokol dunia. Kami dengan Central Bank National Hawan akan menjadi satu jalan penyelesaian kerana NPL semakin membesar, non-performing loan makin membesar. Tidak lama lagi kalau kita tidak cuba masuk lambat laun, banyak bank-bank kecil di negara kita, di Asia, di Cambodia, Laos, Vietnam akan menjadi masalah dan akan ditelan oleh bank-bank besar. Dia panggil ini Bank Deficit Balance. Dan yang kedua, kami dengan Central Bank akan menjadi foreign exchange reserve balance. Foreign exchange reserve balance ini untuk membantu negara juga tadi, sama ada Malaysia, Cambodia, all ASEAN country, untuk mengganti tempat FDI, foreign direct investment. Karena foreign direct investment, kadang-kadang setengah orang boleh bercakap Jepun nak main melabur, Korea nak main melabur, tapi mereka nak melabur negara sesebuah negara, mereka akan lihat sama ada kestabilan politik, kestabilan ekonomi, kestabilan sosial dan kekuatan pemimpin sesebuah negara. Kalau sekiranya ini tidak ada, mereka hanya janji kosong dan negara yang mengharapkan FDI ini dengan sendirinya ekonomi akan jadi masalah. Itu tugas pertama kami dengan Central Bank dan Central Bank of Hawan. Dan cita-cita kami berbincang dengan Gubernur bahawa Central Bank selepas ini akan berada di ASEAN juga. Kita kata ke Gubernur, whatever cara Datuk, we try to get one big building. Kita buka the Central Bank, automatic the DZA group banking will be together. Jadi itulah kita punya buat. Jadi saya sebagai akhirnya masa tempoh 30 minit untuk saya dan Gan. Jadi saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada His Excellency Tuan Yang Utama Gubernur Central Bank, Profesor Dr. Kok Wan, Mr. George, compliant yang pernah pergi tengok SSS secara mata, dia sebagai compliant, dan our from Mr. Wang from China as untuk Asia Central Bank, dan mungkin Asia Central Bank besok akan melaksanakan kita punya cadangan untuk ambil legal tender untuk jadikan area currency iaitu Asia ASEAN Rial. Jadi ASEAN Rial ini mungkin kita go further, kita follow our PMF yang dia looking for the ASEAN Monetary Fund. Jadi itulah secara kasar saya boleh cakap. I'm sorry I speak in bahasa because also its ground is about, I think 75% is local people. I have to present my speech today in Bahasa. So Sari from Cambodia fully understand. And then you translate to Okia Hujan. Okay. And then sebagai akhirnya saya mengambil kesempatan terima kasih kepada Mr. Ricky Martin dia Mr. Ricky Mac from Thailand, Mr. Ricky from Laos yang kita telah buat company dengan dia, and then dengan Cambodia Consortium dengan Okia, dan Mr. Choi, DSOD, where? Oh, on behalf, okay. Itulah grup saya yang hadir ini, dan saya terima kasih kepada komite Ajawion, komite Banking Friday, grup Arab Spring G9,
Darul Iman dan Darul Makmur. Agak hari ini adalah merupakan hari sejarah. Hari ini nak bergambar nak apa, ambillah gambar pasal hari ini adalah hari sejarah dan tidak akan berlaku selepas ini penyerahan aset yang di luar imajinasi manusia, iaitu 38.350 quintillion. Bersama kalau bahasa akademik dia panggil 38.350 trilion of dollar. Jadi insyaAllah besok kita akan pergi ke Ferrari. Walaupun hari ini kita seram, mungkin kita bentuk Ferrari SKR dan kita ada satu lagi untuk masuk Ferrari. InsyaAllah kita buat sesuatu. Dan untuk makluman saya punya pandi-pandi yang ada hari ini, memang akan berlaku within this week. From Bank of Norway, from Bank of Canada, and from Bank of America. So kita dah buat cukup bagus dan saya terima kasih dan bantu saya hari ini kebetulan 10 Muharram, hari yang baik untuk kita semua. Bukan soal agama dan bukan soal apa, soal hari ini adalah hari yang baik. Sebagai akhirnya sekali lagi, yang hadir saya tak sempat sebut nama. Saya berterima kasih banyak-banyak. Tadi nampak Datuk Seri Suhaimi ada di belakang, Datuk Khalid Ahmad ada di belakang. Datuk Khalid Ahmad lah yang mencipta untuk membuat currency Asia Ria. Jadi untuk makluman Datuk Khalid, Syarikat Thailand saya telah wujud dan akaun telah dibuka, nama dia Reserve Bank Area Company Limited. Jadi itulah daripada saya. Sebagai akhirnya saya mengucap terima kasih. Mahalun Lui. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.